Assalamualaikum, di dalam episode kali ini, kita akan sama-sama menghayati kisah Hasan dan Husin, cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan dan Husin bukan sekadar cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah simbol kasih sayang, ilmu dan perjuangan. Mereka merupakan anak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, mereka dibesarkan dalam suasana rumah yang dipenuhi nur, wahyu dan akhlak. Dua kanak-kanak lelaki ini membesar di sisi datuk mereka, dalam suasana Madinah yang diberkati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai cucu-cucunya. Ketika bersolat, baginda membiarkan mereka duduk di belakangnya dengan penuh sabar. Selepas sholat, baginda akan memeluk dan mencium mereka, tanda kasih sayang tanpa syarat. Di rumah, Fatimah radhiyallahu anhu mendidik mereka dengan Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menghimpunkan Ali, Fatimah, Hasan dan Husin, serta mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Hasan dikenali sebagai seorang yang lemah lembut, pemurah dan berakhlak tinggi. Husin pula terkenal dengan keberanian, ketegasan dan semangat keadilan. Hasan sering memberi makanan kepada golongan miskin dan memuliakan tetamu. Husin sentiasa menasihati umat agar berpegang teguh kepada kebenaran dan kesatuan. Selepas kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Hasan dilantik sebagai khalifah umat Islam. Beliau menyeru umat kepada perpaduan dan menolak perpecahan. Namun demi perpaduan umat Islam, Hasan menyerahkan jawatan kepada Muawiyah. Tahun itu dikenali sebagai Amul Jamaah, tahun penyatuan umat. Namun, Hasan akhirnya diracun oleh pihak tertentu. Beliau jatuh sakit dan meninggal dunia dalam keadaan mulia. Jenazah Hasan dimakamkan dengan penuh penghormatan di Madinah. Penduduk menangisi pemergiannya. Setelah Muawiyah wafat, Yazid bin Muawiyah dilantik menjadi pemerintah. Husain tidak mengiktiraf pemerintahannya yang zalim. Penduduk Kufah mengundang Husin untuk memimpin mereka menentang kezaliman Yazid. Dalam perjalanan ke Kufah, Husin dan rombongannya berhenti di padang tandus bernama Karbala. Di Karbala, mereka dikepung oleh ribuan tentara Yazid, tanpa bekalan air dan makanan. Kelaparan, kehausan dan penderitaan menyelubungi kamp mereka. Namun Husin tetap teguh mempertahankan prinsip, menunaikan sholat dengan tenang dan penuh yakin. Sehinggalah berlaku pertempuran tidak seimbang antara tentara Yazid dan Husin yang melawan dengan berani seorang diri. Husin berjuang hingga akhir hayatnya, berdepan ribuan musuh dengan penuh keberanian. Akhirnya, Husin gugur syahid di padang Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Sehingga kini, makam Hasan di Janatul Baqi, Madinah dan makam Husin di Karbala menjadi tempat ziarah dan kenangan umat Islam. Mereka kini berada di surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain adalah penghulu pemuda surga. Sejarah tidak akan pernah melupakan mereka. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kasih sayang, keberanian dan pengorbanan. Mereka adalah cahaya yang terus menyinari hati umat Islam hingga hari ini. Jika mahukan lebih banyak kisah-kisah Al-Quran, follow dan subscribe untuk kisah seterusnya.